IG MSGA ni kita buat live untuk mengenali penulis dan kita nak tahu e-book yang ditulis. Terima kasih kepada Puan lah pertamanya sebab sedia menerima jemputan daripada MSGA. Okey, sama saya trainer Encik Amir Abdul Hamid. Saya kalau ikut full time-nya editor ni lah di Galeri Ilmu Sdn Bhd. Dan sebagai orang cakap di MSGA ni saya juga editor dan trainer macam Puan Sinar Maya juga. Yang mana saya join MSGA official 25 Oktober. 23 Oktober saya dengar webinar dan 25 tu saya join corporate. Selepas tu saya ajak Cikgu Zayu dan Cikgu Zayu lah. Ustaz Zayu lah orang cakap mengajak Puan Sina dan lain-lain ni. MSGA menyediakan platform e-book ni satu platform yang mudah dan bagi kami affordable lah untuk menulis dan menjual e-book dengan cara yang insyaAllah kita kalau tahu teknik dia macam saya sendiri 2 bulan dah balik modal. So kita nak mengenali lagi rakan-rakan trainer kita dalam ni. Yang pada petang ni kita bersama dengan Puan Sinar Maya. Kita nak bincang topik Haji DIY. E-book yang ada 5 siri Ya, 5 siri. Actually dia satu siri, dia satu buku tapi bila jadi e-book, sebab e-book ni limited dia punya muka surat. So bila saya pecah-pecahkan tu jadi 5. Kita ringkaskan pada kita punya topik. Macam mana Puan Sinar boleh menjadi seorang penulis e-book? So kalau ikutkan dalam penulisan ni, sebelum ni pernah ada buku fizikal lah. Orang cakap yalah sebab tadi cakap daripada buku fizikal jadi e-book. Sebelum buku DIY ni memang pernah tulis buku juga ke tak pernah? Saya suka menulis tapi saya tak pernah publish. Saya memang jenis orang yang memang suka meluahkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Jadi pengalaman apa yang saya lihat, pemerhatian saya biasanya saya akan tulis tapi tak pernah publish. Yang ini pun asalnya saya tak ada niat pun nak jadikan dia sebuah buku. Dan Ustaz Wan Zayu lah yang bagi semangat tu. Kira ini tahun bila ditulis ni, Haji DIY ni? Okey, saya pergi haji pada tahun 2018 dan 2019 terbit. So maknanya buku yang fizikal tu terbit sendirilah ya? Saya terbitkan sendiri. Actually saya minta bantuan daripada Ustaz Wan Zayu juga. Waktu saya submit tu dia kata waktu tu sebelum Pesta Buku Antarabangsa KL. Jadi dia kata publisher memang tengah sibuk dah. Dia orang dah ada banyak dah, terutama buku travelog ni pun dah banyak. Jadi saya ni jenis orang tak sabar. Bila saya tak sabar, saya kata tak apalah. Saya nak cuba buat sendiri. Dia kata okay no problem. Dia kata sebagai penerbit individu lah. Memang saya terfikir juga tak takut ke nanti rugi ke apa kan. Tapi saya tahu dalam hidup ni kita banyak peluang yang kadang-kadang kalau kita tak grab, kita terlepas dan kita akan rasa rugi satu hari nanti. Now or never lah istilah Mak Saleh Betul. Dia ibarat ya. Tu dia. Selak sikit. Kasih selak sikit. Ni ada gambar. Tapi actually gambar dalam buku ni sebenarnya tak banyak sebab saya ni jenis orang yang suka selfie, banyak sangat selfie. Tapi waktu nak pergi haji tu, saya kata saya kena fokus ibadah haji. Dah lah saya tak pergi kursus. Saya ni orang yang dipanggil Allah panggil tiba-tiba lah, memang nak kata rezeki. 2 minggu sebelum wukuf tu saya dipanggil dan dalam keadaan saya tak pergi kursus lagi tak apa kan. Jadi saya kata okey, saya kena concentrate. Waktu tu saya mula mendalami ilmu-ilmu pasal haji. Saya cari guru. Dalam tempoh 2 minggu sebab saya ingat saya wukuf 20 hari bulan. Tapi sebenarnya kalau sebab Saudi dia awal sehari, jadi 19 hari bulan tu dah wukuf dah. Jadi saya dapat offer, saya dapat visa tu saya di call 30 Julai. Tapi 1 hari bulan tu nama semua dah dapat dah. Memang visa dah dapat dah. Itu kalau ikut kau waktu tu Puan seorang dapat atau apa serentak dapat dengan suami? Kami sekeluarga dapat. Memang nak kata Allah nak bagi, anak-anak pun dapat. Tu nak kata sebenarnya saya mula nak terbitkan buku ni, saya risau pencerita tu menjadikan nampak saya ni macam action je, macam bangga diri. Jadi saya kata Ustaz Wan Zayu lah bila dia macam ni, penulisan tu berlaku di Mekah dah.
Waktu tu dalam tempoh, saya bila pergi sendiri ni, kita boleh plan tarikh. Jadi saya tengok, okay, tarikh ni saya tak boleh solat, maksudnya tak boleh nak pergi masjid. Jadi kita lepas haji maknanya kena hold dulu. Sampai selesai tempoh tu, barulah kita ke Madinah. Dan dari Madinah baru boleh balik KL. Jadi dalam tempoh, tak salah tu suami pergi ke masjid semua. Okay, saya kata benda ni saya nak tulis supaya saya tak lupa. Daripada mula saya mendapatkan visa tu, saya tulis tu untuk suka-suka. Saya tulis dalam FB. Saya cuma untuk kenangan diri, termasuklah dialog macam mana saya marah-marah lah. Marah, geram sebab yelah banyak sebenarnya sebelum nak pergi tu konflik lah dalam tempoh 2 minggu tu. Diri sendiri tak bersedia dan sebagainya. Jadi bila dah kami ke Madinah, saya tak sambung penulisan tu. Jadi waktu balik di office saya kata saya nak sambung sebab cerita ni adalah something yang keajaiban yang berlaku dalam diri saya. Jadi saya sambung, waktu tu di office Ustaz Wan saya nampak apa yang saya tulis. Dia kata tulislah, sambung terbitkan, share dengan orang. Ini pengalaman yang memang rasanya tak ada orang pergi haji sendiri ni. Umrah DIY biasa. Haji DIY ni waktu tu tak terbit pun haji DIY tu. Dia kata haji pergi sendiri ni jarang. Kalau orang pergi pun dia biasanya under travel agency. Dan kami ni memang 100% bermula daripada awal dapatkan visa sampai balik tu memang kira urus sendiri lah. Jadi bila dah setuju untuk terbitkan tu, saya senyap selama dia nampak tu okey. Saya pergi bulan 8. Bulan 2 tahun berikutnya Ustaz Wan saya nampak. Saya tulis tu, saya sambung. Okay. Saya senyap lama sebab saya rasa macam lepas tu dia tanya lagi. Saya ni jenis orang yang macam kalau kena tanya-tanya ni saya tak suka lah. Okey, saya settlekan lah. Saya macam macam satu cabaran lah bila orang tanya, kenapa tak boleh siapkan? Okey, saya akan buktikan saya boleh siapkan. Cuma tak adalah nak publish kan. Jadi itulah yang saya, lepas tu saya tanya dia. Saya fikir dah waktu tu, saya dah terfikir buku fizikal ni kos dia tinggi. Dan saya ni tak nak, bila nak terbit sendiri saya kata, siapa nak buat market dia? Saya sibuk dengan kerja, saya takkan sempat untuk buat itu ini. Saya tanya dia, buat e-book macam mana Tapi waktu tu mungkin dia pun tak ada idea. Jadi dia cakap, jadikan PDF, lepas tu dah lah publish lah. Mana saya nak pergi? Ke mana saya nak pasarkan waktu tu kan? Tapi akhirnya saya terbitkan secara dengan apa, dorongan daripada dia yang banyak menulis dan sebagainya. Itulah ceritanya. Sebelum Puan pergi haji, pernah pergi umrah ke macam mana? Pernah lah. Saya pernah pergi umrah. Pergi umrah pun DIY. Ya, pergi dengan anak. Maknanya tak adalah terkejut sangat. Memang kami ni jenis yang macam kalau rasa nak berjalan, bangun tidur culik mata, jom kita pergi ni, kami pergi. Sebab pada saya, bila kita jalan sendiri ni, kita ada kebebasan untuk tak nak pergi ke tempat tu, nak pergi ke tempat ni ikut suka hati kita kan. Kadang-kadang macam contohnya dia kata, kita pergi tengok tempat ni, saya rasa tengok gajah, saya dah biasa tengok gajah. Kita tak payah pergi, kalau ikut trip, kita terpaksa pergi juga kan. Ya, faham. Kalau ikut macam Puan di bahagian pendidikan, suami Puan memang orang yang pendidikan juga ke macam mana background dia? Bukan. Dia kerja sendiri, buat bisnes, dia buat trading. Okey, itu satu lah. Yang keduanya ialah sebab benda ni kita nak cakap asal haji ni satu ibadah yang dekat rukun Islam kelima yang bagi rata kebanyakan orang yang orang cakap ialah satunya bagi yang mampu, itu satu. Yang keduanya haji itu sendiri kan satu benda yang bagi memang sangat besar lah. Memang sangat besar dari sudut kosnya, dari sudut pelaksanaannya. Tapi ialah soalan saya tanya pasal background tu ialah sebab kalau suami Puan memang jenis mutawif, orang cakap ni background trading, tapi kira keberanian inilah Puan dan suami tu bagi saya wow. Memang keberanian main rendah tu kami ada. Maksudnya research yang Puan dan suami buat tu memang agak ini detail jugalah sebenarnya. Nak research je lah, nak buat semua sendiri, betul tak? Ya, memang sebenarnya dalam tempoh 2 minggu tu saya yang banyak push diri saya untuk itu ini. Suami saya waktu tu dia ada kerja lain untuk raya haji, waktu tu dia ada
dia kena ada seorang rakan dia minta bantuan dia untuk menguruskan ibadah kurban dekat satu tempat dan dia dah setuju. Okay. Jadi waktu tu dia tak nak pergi sebab dia dah pernah pergi haji. Oh iya ke? Dia dah pernah pergi. Jadi bila saya kata, yelah isteri kan mesti nak pergi dengan suami. Dia kata pergilah dengan Betul. Azam anak sulung saya. Saya kata Anak saya tak pernah sulung pergi. berapa waktu tu? Waktu tu dia baru umur 17 tahun. Tingkatan 5. Waktu tu pun sebenarnya saya tak tahu. Yang boleh jadi mahram kita ni 17 ke 18 tapi main sebut je dah boleh. Sebab saya percaya dengan kata-kata kalau kita nak terjadi macam saya minta nak pergi haji di usia muda. Pada saya muda lah 40-an kan. 40 kan. Muda. Jadi bila Allah bagi, itu yang saya kata, saya nak tulis tu takut. Saya takut saya ni macam belagak ke, orang nampak macam belagak kan. Tapi sebenarnya saya nak tunjuk bila saya hasilkan niat saya supaya orang nampak kuasa Allah tu, rezeki Allah tu, dia nak bagi pada siapa-siapa pun boleh. Memang secara asasnya orang nak pergi haji kena pergi kursus haji, cukup ke apa semua tu. Tapi bila saya dapat secara tiba-tiba, saya kata Allah nak bagi. So saya melihat yang sebagai orang luar, saya letak diri saya, mungkin saya boleh cakap dari sudut persediaan lah. Sebenarnya saya sebelum nak pergi tu, saya kata saya kena cari orang untuk ajar saya. Memang suami saya kata okey, nanti dia kata dia akan ajarkan saya. Tapi dengan kesibukan dia tu, saya jenis yang, kan saya kata saya jenis nak cepat. Jadi saya cari guru. Saya cari guru, ustazah saya ajar saya ngaji sebab dia baru habis. Dia baru juga pergi umrah sebelum tu, 2 tahun sebelum tu. Jadi saya panggil dia, saya kata boleh tak ajarkan saya. Okey, dia pun datang ke rumah malam tu. Saya hanya, dalam buku saya ada tajuk kursus haji 2 jam. Itulah malam tu lepas maghrib dia datang, saya belajar dengan dia 2 jam. Yang puan bagi tahu saya yang ustazah tu dia orang yang ialah warga emas lah senang cakap kan. Dan catatan dia tu yang puan nak ibukan, betul orangnya? Yang puan ada cakap bukan, tadi dia itu orang lain? Itu bukan. Itu orang lain. Sebenarnya saya nak cari ustazah tu. Dia tu seorang mutawif. Dia memang dengan tabung haji buat ceramah semua. Okey. Jadi sebab ustazah tu saya lost contact lama. Dia adalah guru saya sebenarnya dan saya tahu lepas dia pencen memang dia mengendalikan dan khusus haji umrah ni. Tapi saya ni tak dapat kontak dia dan saya jumpa dia selepas saya balik daripada haji. Ya, suami puan ni kiranya yang dia pergi haji first time tu waktu bila? Waktu bujang ke dah kahwin? Sebelum kahwin. Oh. Muda betul suami lah. Saya ni dia memang dia kelahiran Mekah. Jadi untuk urusan di Malaysia, tiket, booking hotel apa semua tu saya buat sebab saya tahu dia memang dia sebenarnya tak nak pergi. Sebab dia kata dia pergi dah. Dia kata awak pergi, jangan risau, saya akan letakkan awak under mana-mana travel agency. Follow je dia kata. Saya boleh jadi. Kan? Nak pergi dengan tapi suami kebetulan lah. Faham. nak pergi dengan suami. Lepas tu anak pun sekejap kata nak, sekejap kata tak nak. Dan anak saya waktu tu, sebab anak saya dia tak ambil SPM, dia ambil IGC. Jadi dia habis IGC pertengahan tahun. Bulan 9 dia dah dapat tawaran masuk universiti. Jadi dia pun nak merasai waktu graduation sekolah, nak merasai waktu orientation dekat universiti. Jadi dia tak nak hilang rasa tu dan dia pun kejap nak, kejap tak nak. Sampai akhirnya saya kata okey lah. Saya tak nak pergi pun dah, saya kata. Habis dia pergi tak pergi? Anak pergi lah. Pergi? Anak tak pergi. Oh, anak tak pergi. So maknanya pergi dengan suami je lah. Pergi dengan suami. Okay. So, yelah saya dengar ni memang wow. Ini jangan cakap buku. Buat orang cakap kalau bukan filem lah, buat teledrama yang terus habis tu. Drama pun rasa seronok lah tengok lah. Drama musim haji lah orang tengok. Oh, cerita macam ni pun ada ya. Yelah sebab saya teringat yang ada satu scene puan cerita kat saya. Yang bila dekat sana ada seorang makcik tu, mana mutawif awak? Puan cakap, saya tak ada mutawif. Jadi macam makcik tu marah. Jadi makcik tu marah, jadi macam puan sendiri kata, salah ke tak ada mutawif? Lah suami puan cakaplah saya suami awak apa saya mutawif awak kan. Jadi saya rasa wow. Saya jadi macam betul sebab benda ni bagi istilahnya rare lah kan. Sebab macam Cikgu Zayu, Ustaz Zayu cakap
Umrah biasa. Ni haji ni. Bukan main-main tau. Ini kena cerita ni. So bagi saya memang, saya terima kasih lah. Saya mewakili orang lain. Terima kasih pada puan dan suami kerana sudi berkongsi cerita ni. Inspirasi lah pada kami yang istilahnya tadi tu ayat tak ada yang mustahil. Bagi Allah, kalau betul Allah nak pilih, dengan cara dia, dengan apa yang dia nak tu pasti berlaku. Yalah tadi pun cakap dengan anak nak tak nak. Lepas tu suami nak tak nak pergi. Lala pergi juga. Lala terlahirlah buku catatan haji DIY yang bagi saya sangat-sangat bermanfaat. Dan bagi saya pula sekarang ni tugas puan lah sebenarnya untuk bagaimana cerita ni tak berhenti setakat dah jadi buku fizikal, e-book dan kena benda ni evergreen. Tinggal lagi yang saya perasan ialah kita diuji dengan pandemik ni. Bagi saya memang tak boleh fikir lah. Pernah pergi umrah, saya pernah alhamdulillah. Tinggal lagi macam kalau nak fikir logik akal manusia memang tak nampak lagi lah jalan kan. Tapi tak ada mustahil lah. Di sisi Allah tu tak ada mustahil. So bagi saya buku ni memang inspired. So kalau ikut yang buku yang puan tulis ni, ni terus habis ke apa? Buku yang puan pegang tu dah habis ke apa? Buku ni terus habis. Yang dalam e-book tu 5 siri tu memang dia keseluruhan apa yang ada dalam buku ni. Sebenarnya setiap saya waktu menghasilkan buku ini, harapan saya juga sebenarnya supaya dapat membantu orang yang direzekikan Allah untuk pergi sendiri. Sebab dalam ni sebenarnya walaupun dia cerita, tapi di situ ada prosedur kalau mereka baca betul, okey, maknanya kalau sampai sini kita kena buat macam ni. Maksudnya kalau kita nak terus pergi Mekah buat tawaf, kita kena ambil teksi di sini. Cerita itu sebenarnya semuanya ada prosedur. Hatta benda yang simple macam saya kata, saya bawa payung dapat melindungi kami daripada panas terik waktu berjalan tu. Supaya orang baca, okey, bila nak pergi haji teringat cerita tu dia kata kena bawa payung. Okey, bawa payung. Benda-benda simple yang saya cerita tu sebenarnya kalau mereka direzekikan untuk pergi, dia dah ada persediaan dah daripada sini. Betul. Dan walaupun sekarang ni pandemik dan kita tak tahu rezeki kita macam mana, tapi pada saya sebenarnya bila saya melihat apa yang berlaku ni, Allah punya kuasa. Memang sekarang kita tak boleh pergi kan. Tapi bila masa dia kata okey, katalah dibuka untuk siapa-siapa yang boleh ni, dia nak beri visa macam jemaah Malaysia kita tahun lepas yang dapat pergi haji tu kan. Pada saya macam tak ada rakyat Malaysia nanti yang akan pergi. Rupa-rupanya ada kan. Yes. Jadi senang cakap kita nak bagi tahu kita punya viewers lah umum dia. Jadi yang mustahil lah di sisi Allah ni tak ada yang mustahil. Kita jangan terlalu fikir logik akal kita dan kita kadang, ya saya rasa ini kesilapan saya sendirilah juga. Kadang kita manusia kan, kita fikir apa yang kita mampu buat. Tapi kita lupa, Allah tu boleh buat lebih daripada segala-galanya. Kan? Dia tak berhajatkan pada logik akal kita lah. Selagi kita berkehendakkan, ialah puan sendiri cerita, puan minta jadi pergi haji muda. Dan bagi saya 40 tu betul lah, muda lah tu. Bagi saya kalau mungkin tua 50 lah kot. 50 tu tua lah kot. Tapi 40 tu muda tu. Tapi memang kena pergi waktu usia muda, doa lah. Sebab saya sebenarnya memang daripada dulu berdoa untuk dapat pergi pada usia muda, kalau boleh 40 ke bawah. Kita punya pergi pun dalam keadaan sihat lah insyaAllah. Tak adalah kita fikir nak pergi muda ni yang saya sendirilah. Bukannya apa, kalau boleh tak nak menyusahkan jemaah lain. Dalam keadaan kita boleh bantu jemaah dan kita banyak benda lagi manfaat lah. Orang cakap kelebihan lah pergi dalam keadaan sihat dan kuat ni dan muda ni kan. So masing-masing kena doa benda ni, saya sendiri utamanya, supaya letakkan target azam pergi haji muda. Terima kasih atas kongsian tu. Dan untuk seterusnya lah, untuk orang cakap e-book ni, sebab tadi cakap dah siap lagi satu tu. Apa perancangan penulisan yang puan buat? Apa dia? Untuk buku ni, dia walaupun dah siap, sebenarnya banyak cerita yang saya tak masukkan lagi. Banyak cerita-cerita keajaiban. Macam ini, buku ni saya fokus lebih banyak kepada prosedur. Daripada awal sampai habis, walaupun saya kata tajuk dia di situ saya buat santai macam kambing naik kereta, itu adalah proses di mana kami buat dam. Kami buat dam sebab kami buat haji tamatuk. Kena bayar dam kan. Jadi kat situ, kat mana nak pergi, pasar mana nak pergi, apa prosesnya, macam tu.
Jadi saya target satu buku lagi saya nak keluarkan ialah apa yang berlaku di sana dan bagaimana kita menghadapi benda ujian tu sebagai kita nampak sebagai satu nikmat sebenarnya buat kita. Dia mungkin boleh cakap e-book yang pertama ni, ini lebih kepada pengenalan lah. Orang cakap kronologi Puan daripada awal sampai dapat selesai haji tu lah. So, dia satu benda yang bagus juga sebab saya editor. Antara benda yang kami suka nasihatkan, bila seorang penulis ni, dia kena ada trademark dia. Macam Puan dah memulakan dengan haji ni, bagi saya dah position yang betul. So, boleh teruskan orang cakap, Puan squeeze, perah sehabis baik setiap yang dalam buku yang Puan sentuh sikit-sikit tu, kembangkan. Sebab satu benda yang menarik dalam e-book ni, sebab apa? Ialah, dia punya tebal tu 35 muka surat. So, bila tambah pula dengan gambar yang tak semestinya daripada koleksi peribadi, boleh juga kita ambil gambar-gambar yang cakap apa nama free credit lah. Jadi rujukan apa semua dengan catatan peribadi yang orang cakap macam tadi lah. Kasih detail lagi prosedur tu, orang cakap kasih biar orang mengenali Puan apa mysinaran.com ni. Nak cari e-book pasal haji DIY, pergi sini. Sekejap, saya alang-alang dah sebut ni, saya kena tunjuk lah. Saya nak tunjuk. Sebab saya tengah buka sebenarnya ni. Tu dia, nampak tu? Ini yang saya berwhatsapp dengan Puan. Memang, orang cakap, nama Sinar Maya tu sendiri tu memang memang menjadi, apa cakap, trending lah sekarang ni, Sinar. Smart, Inspire, Noble, Amazing, Radiant. Okey, Puan, alang-alang saya tunjuk ni, boleh terangkan pemilihan perkataan. Smart, Inspire, Noble, Amazing, Radiant ni. Apa yang maksud di sebalik ni bagi seorang penulis Sinar Maya? Apa yang dimaksudkan dengan Smart, Inspire, Noble, Amazing, Radiant ni? Perkataan-perkataan tu adalah permulaan untuk huruf-huruf S-I-N-A-R, Sinar bagi saya sendirilah. Jadi, saya kena fikirkan bahawa saya kena cari something positif untuk diri saya. Dan tanpa pula bila saya tahu darah saya be positif. Jadi saya kata be positif. Di situ saya kata kena think positif. Kena think positif. Saya kena cari something positif untuk bagi input pada diri saya sendiri. Jadi bila apa-apa saya kata you are a positive person. Dan bila saya kata it's you tu semua orang boleh dapat yang positif. Dan webpage ni alhamdulillah bila saya masuk MSGA saya dulu terfikir juga macam mana nak bina laman web untuk e-book apa semua sebagainya. Di sini dah ada dah semuanya. Dan di sini buku ni adalah buku-buku yang menjadikan kita ni boleh explore dunia tanpa pergi mana-mana. Betul. Explore kehidupan kita tanpa pergi mana-mana. Betul. Ni kita punya apa nama e-book. Kita tengok sebab sini kita boleh preview 10 muka surat je. Tapi tak apa, saya ingat boleh pergi ke mysinaran.com. Pergi ke website terus ni. mysinaran.com. So ini cakap website Puan Sinar. mysinaran.com. Boleh tengok situ. Dan harga dia, kita nak tunjuk harga. Ini dia dalam USD boleh, dalam ringgit Malaysia boleh. Ini harga asal kalau ikut sini 4 USD. So kita diskaun $2 jadi RM8 lah. RM8. Okey Puan, so nak tanya sebabkan dah berkecimpung dengan penulisan ni dan kata akan ada lagi. Waktu menulis tu bila biasanya yang Puan peruntukkan? Ada waktu khas ke bila lapang dia tulis? Okey, saya tak ada, untuk penulisan ni saya memang tak ada spesifik masa. Actually bila saya join MSGA ni pada bulan 12 tahun lepas, saya masih dalam tempoh mencari masa yang khusus macam Ustaz saya beri pandangan supaya ada masa khusus untuk menulis. Dan saya masih lagi buat adjustment masa bila ya. Cumanya bila saya ada idea, saya ada satu channel saya buat sendiri di telefon saya. Di situ saya akan terus tuliskan apa je idea yang terbit pada bila-bila masa. Jadi bila saya menghadap komputer dan memang waktu tu nak menulis, just transfer lah, copy paste je. Okay Puan, so kita dah masuk ke minit-minit akhir ni. Nak tanya lah,
harapnya Puan dapat berkongsi kepada kita viewers. Yalah, sebab tadi soalan dia Puan tanya kat Ustaz Zayu. Nak tulis e-book macam mana? So waktu tu pun Cikgu Zayu dia tak join lagi MSGA. Tapi sekarang ni kita dah bersama dalam MSGA. So apa yang boleh Puan kongsikan? Kenapa MSGA ni antara pilihan terbaik lah untuk orang yang suka berkongsi melalui penulisan ni, menulis dulu dengan e-book. Sebelum buku fizikal yang mana Puan sendiri dah berpengalaman. Orang cakap hasilkan buku fizikal ni memerlukan kos yang lebih tinggi. So kenapa antara lain e-book di MSGA ni pilihan yang terbaik lah untuk orang-orang yang macam ni lah. Yang nak menghasilkan buku pertama ni. Bismillah. Okay. Untuk saya cerita MSGA dulu lah kenapa saya pilih MSGA. Actually MSGA ni dia satu platform untuk penulis, khususnya penulis-penulis baru sebab ada training-training yang kita boleh pergi at any time dan kita boleh mendapat kefahaman apakah sebenarnya penulisan itu. Dan di dalam MSGA ni dia ramai kepakaran yang ada ni, ada lecturer, ada doktor dan sebagainya. Jadi bila kita nak refer pada tentang satu perkara, tentang perubatan contohnya kan, kadang-kadang dalam penulisan kita ada sedikit ni nak sebut sedikit tentang perubatan. Kita dah tahu ada siapa di situ kita boleh refer. Kita nak kita nak cerita tentang business sikit. Kita dah tahu dekat situ siapa. Tentang penulisan lagilah ramai. Dan di MSGA ni macam tadilah kalau tengok saya punya website tu, dah tak payah susah dah. Dia dah ada template dia, kita just pilih je, buku pun ada. Kalau ikutkan di situ buku saya tu semua tu je lah. Tapi di situ kalau daripada situ juga nak dapatkan buku-buku lain berkaitan motivation, berkaitan kekeluargaan, berkaitan pendidikan, apa saja, kesihatan. Kalau nak kuruskan badan, semua boleh dapat daripada situ. In one stop center kan. Itu yang mudahnya. Okay. So, apa orang cakap sebagai penutup kata-kata untuk orang yang dah beli buku Haji DIY ni dan harapan Puan lah terhadap orang cakap. Sebab tadi pun sebenarnya dah syarat dah dengan nasihat yang boleh kata tanpa orang cakap secara tak langsung, kita dah berkongsi satu ayat yang mana kita cakap tadi, kalau Allah dah pilih tu pasti benda tu akan jadi. So kata-kata perkongsian lah daripada Puan untuk orang-orang yang, yalah sebab saya meletakkan diri macam ajak kita tadi, sekarang ni pandemik, kita tak nampak jalan. Tapi kita nak kata-kata motivasi lah daripada Puan yang dah menunaikan haji. Bagi motivasi pada kami ni supaya orang cakap, jangan orang cakap sebabkan COVID terus rasa macam tak apalah haji ni. So minta Puan kongsi kata-kata semangat untuk kami ni. Teruskan orang cakap doa sungguh-sungguh Allah kabulkan. Bismillah Puan. Kongsikan ayat-ayat motivasi tu. Baik, untuk motivasi ni saya pun tak tahulah macam mana motivasikan orang. Sebenarnya dia bermula dari fikiran kita sendiri. Apa yang kita fikir tu dia sebenarnya akan terbroadcast dan menjadi satu doa. Ya? Saya merasakan itu daripada dulu sebenarnya. Apabila kita nak sebab tu saya kata bila ada satu peluang, grab it. Sebab hidup ni sangat ringkas untuk kita nak lepaskan dan kita masih terfikir-fikir nak ke tak nak. Actually bila kita believe in ourselves yang kita boleh buat, insya-Allah boleh buat. Saya boleh simpulkan ayat Puan ni dua benda lah. Satu ni atas kita. Atas kita tu maksudnya selagi benda yang kita nak buat tu benda baik lah bersama ni kan. Kita buat bismillah. Itu satu. Yang keduanya doa. Kuasa doa ni satu benda yang yalah. Sebab saya ada buat satu buku fizikal tajuk dia Keris Longley. Ini buku seram lah. Dia punya tagline, doa senjata orang mukmin. Bila baca tu memang adalah dia punya isi kenapa benda tu jadi tagline. Tapi sebelum dia jadi tagline, memang kita sebagai orang Islam kita tahu. Kita punya senjata ni sebenarnya doa je. Sebab saya pun antara lain, walaupun saya bukan pergi haji, tapi umrah yang saya cakap tu, saya pergi dengan mak saya. Saya pergi dengan mak saya dan antara doa saya waktu saya belajar lah. Saya selalu doa sebab saya arwah ayah tak sempat lah sebab dia meninggal waktu saya belajar. So saya doa sungguh-sungguh waktu tu. Ya Allah, kau sampaikanlah ibuku ke tanah suci secepat mungkin. Orang cakap, saya doa benda tu dan saya nampak juga miracle tu berlaku tanpa guna duit saya 1 sen. Macam mana cara tu kita KFZP lah, siapa kawan-kawan saya boleh sembang lah. Tapi saya nampak Allah tak berhajatkan duit saya pun. Saya punya doa tu antara orang cakap mungkin lah doa seorang anak pada ibu ni, Allah doa yang baik kan, Allah makbulkan. Jadi benda tu memang yakinlah dengan doa tu, selagi kita punya niat
doa tu betul, cara kita pula insya-Allah betul semua ni. Take it or leave it. Saya Ya, simpulkan ayat ya, tu lah. Take betul. it or leave it. Ya, So ya, now dia or never, dia ada satu ayat motivasi kalau puan pernah dengar. Dia lebih baik orang cakap waktu ada peluang tu kita rasa dah buat dan kita rasa macam menyesal ke apa ke, itu lebih baik daripada kita menyesal tak buat langsung. So harapnya betul. kami punya perkongsian dalam setengah jam ni ada manfaat dan terima kasih lagi sekali buat Puan Sina Maya dan apa semoga maju jayalah dengan apa jua yang diceburi selepas ni. Dan kita orang cakap kita doa kita lah, kita doa kita Allah jaga kita sebab kita tak tahu COVID ni sampai bila tak tahu sebab yang turun COVID pun Allah. Jadi puan sebabkan Betul. saya bukan host, puan yang kena pangkah, puan yang kena save. Save dulu. Lepas tu nanti copy link tu itulah letak dekat IGTV. Saya inilah download nanti. So ni saya pangkah ni lepas ni share dekat IGTV. Macam tadi. Boleh. Lepas tu baru download. Terima kasih semua yang join. Okay. Semoga ada manfaat pada petang ni. Terima kasih juga jemput saya untuk program Borak Santai Ibu. Mudah-mudahan lebih cemerlang, insyaAllah.